Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat aja. Oke geng, jadi di video kali ini kita akan melihat apakah benar masker itu dibuat pertamanya oleh orang Malaysia atau bukan. Tanpa menunggu waktu lama, kita tengok videonya. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Dalam dunia serba moden ini, terdapat banyak barangan ataupun teknologi yang telah dicipta bagi memudahkan kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, Thermomix. Faktor kagum bila pertama kali tengok teknologi canggih ini, di mana ia akan memasak apa saja yang kita mahukan, di mana terdapat lebih 1000 resepi disediakan. Kita hanya perlu masukkan bahan-bahan je. Tapi korang tahu tak, terdapat juga barangan harian yang kita gunakan sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia sendiri. Malah ciptaan ini juga turut digunakan di seluruh dunia. Oleh itu dalam video kali ini, Faktau akan senaraikan pelbagai barangan harian dan teknologi yang terkenal di seluruh dunia yang dicipta oleh orang Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, jom mulakan lawatan ke pameran. Ini penciptanya 10 orang barangan Malaysia terkenal di dunia dicipta orang Malaysia. Okey. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng ya. Kalian subscribe juga 10. Alat rebus telur separuh masak. Korang mesti pernah nampak alat rebus telur ni kan? Alat ini kebiasaannya dijumpai di kedai kopitiam, mama, hotel, mahupun rumah korang sendiri. Alat ini digunakan bagi memudahkan kita untuk menghasilkan telur separuh masak. Siapa sangka alat ini sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia. Datuk Hiu Ahkau mendapat idea untuk mencipta alat ini semasa beliau bekerja sebagai pengendali jentolak pada tahun 1973, di mana beliau dan pasukannya melakukan eksperimen cara-cara untuk merebus telur separuh masak yang sempurna untuk sarapan pagi. Namun kalau korang nak tahu, kesemua ujian yang dilakukan oleh beliau dan pasukannya telah membuatkan mereka berhenti memakan telur. Selain alat rebus telur, beliau juga ada mencipta alatan lain seperti alat penghalau nyamuk semula jadi, anti-moss, dan soket pintar HAK, di mana soket ini tidak akan berfungsi jika palam atau plug tidak dimasukkan ke dalamnya. Terbaiklah. Itu saya pernah dengar. Bagus. 9. Mesin stem cop getah. Sebelum wujudnya poliklon, kebiasaannya untuk menyiapkan sebuah stem cop getah boleh memakan masa. Stempel ini dari Malaysia. Awalnya stempel dari Malaysia. Wow, keren. Sehingga seminggu disebabkan idea Robert Young yang mengadaptasi teknologi percetakan yang beliau jumpa di Jepun. Maka terciptalah poliklon, iaitu sebuah mesin yang boleh menghasilkan stem cop getah dengan kadar segera. Menariknya, ciptaan ini telah membuatkan beliau memenangi pingat emas di pertandingan mencipta antarabangsa pada tahun 1994 di Geneva. Selain poliklon, beliau juga mencipta barangan lain seperti pelekat nyamuk, baja, inkubator telur dan alat untuk membolehkan orang buta menaip menggunakan telefon pintar, di mana alat ini tersenarai dalam list yang seterusnya. 8. Telefon pintar orang buta. Masih lagi alat ciptaan Robert Young. Orang Malaysia bisa membuat orang-orang buta itu menggunakan telepon gitu maksudnya. Apa gimana ini? Wow. Siapa ini penciptanya ini? Siapa ini? Vision Touch merupakan alat yang membolehkan orang buta menggunakan telefon pintar dengan mudah dan pantas, di mana mereka boleh menaip sepantas orang yang boleh melihat telefon. Alat ini berfungsi dengan pengguna perlu memuat naik aplikasi Vision Touch yang terdapat di Google Play, di mana aplikasi ini akan menghasilkan susun atur kekunci pada skrin.
Kemudian, pengguna perlu menggunakan pelekat dan ditampal pada skrin telefon, di mana pada pelekat ini terdapat tanda yang bertepatan dengan susunan aplikasi Vision Touch bagi membolehkan pengguna mengenal pasti kedudukan papan kekunci pada skrin. Yang menariknya, alat ini mampu membantu pengguna untuk membuat panggilan, menghantar mesej dengan cepat dan tepat, mengenal pasti kedudukan aplikasi di telefon Bisa mereka chatting, dan melayari laman web Orang seperti buta bisa Wikipedia chatting. dan portal berita. Hebat Mantap kan? kali lah. 7. Dinding Nehemiah. Fak tahu yakin korang mesti pernah nampak dinding ni. Lagi-lagi jika korang memandu di sebelah jejambat. Dinding Nehemiah merupakan dinding struktur Nehemiah kayak gini. yang terdiri daripada kepingan batu bata berbentuk heksagon yang disusul mengikut susunan seperti Dinding ini dari Malaysia juga. Buset. Pintar-pintar ya orang sana ya. Di Indonesia ini banyak yang pakai. Kirain saya orang mana gitu yang penciptanya, orang luar negeri, orang Eropa atau orang mana. Ini dari Malaysia. sarang lebah sebelum diisi dengan tanah. Dinding ini dicipta untuk mengukuhkan tanah yang cerun semasa pembinaan jalan raya di kawasan pegunungan. Dinding yang dicipta oleh anak Malaysia, Dr. Nehemiah Lee ini diinspirasikan dari konsep arkitek Perancis Henry Vidal, iaitu The Principle of Reinforced Earth. Apa yang lebih membanggakan, ciptaan ini bukan sahaja digunakan di Malaysia, malah turut diguna pakai di negara luar seperti Singapura, Indonesia, tuh, Bangladesh, banyak. Sri Lanka dan India. 6. Mesin air automatik. Siapa pernah guna mesin ni? Fak tahu selalu guna tau. Masuk duit 10 sen je, boleh dapat air 1 liter. Kalau korang nak tahu, mesin penapis air automatik ini dicipta oleh seorang pereka tempatan, iaitu Oi Seng Chi, di mana telah membantu memudahkan ramai orang awam termasuk pelajar. Mesin penapis air ini kebiasaannya boleh dijumpai di kawasan lot kedai, perumahan dan juga di universiti. Fak tahu ingat lagi, dulu-dulu sebelum ada mesin ini, kalau nak minum air kosong, mesti kena masak air dulu. Lepas tu, simpan banyak-banyak dalam botol. Kalau nak air sejuk, kena simpan dalam peti ais. Paling geram bila ada adik-beradik yang dah habiskan air tapi tak reti nak isi balik. 5. Kamera Lytro. Pernah tak bila korang suruh kawan korang ambilkan gambar, tapi muka korang kabur? Pada tahun 2006, seorang profesor dari Universiti California yang juga merupakan orang Malaysia bernama Ren Eng telah mencipta sebuah kamera di mana korang tak perlu risau lagi kalau kawan korang tangkap gambar kabur. Pinter kali. Kamera Lytro merupakan kamera plenoptik yang membolehkan korang mengubah fokus pada gambar walaupun setelah korang menangkapnya. Apa yang menakjubkan, kamera ini telah mendapat sambutan dari seluruh dunia sehingga ia dikatakan telah mengubah dunia sinematografi. Bangga betul rasanya. Bolehlah buat video TikTok banyak-banyak. Buat bikin video konten. 4. Biodiesel musim sejuk. Dalam banyak-banyak pencipta di dalam video kali ini, pencipta nombor 4 merupakan satu-satunya pencipta dari kaum wanita. Datuk Dr. Chu Yuen Mei merupakan Wanita orang Malaysia yang telah berjaya mencipta biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Hebatnya! Apa yang menariknya, bahan api yang akan beku pada suhu di bawah 15 darjah Celsius ini telah berjaya dihasilkan dengan kelebihan kali sejuk, di mana ia sesuai digunakan untuk negara yang beriklim sejuk. Siapa sangka semua kereta kini boleh bergerak menggunakan minyak sawit untuk menjaga alam sekitar yang lebih bersih. Pada tahun 2014, pengarah The Malaysian Palm Oil Board yang berasal dari Penang ini juga telah menerima anugerah
The Merdeka Award. Tabiklah. 3. Sistem solar mikro. Kalau korang tengok pemanas air solar yang banyak digunakan sekarang, mesti korang fikir itu teknologi dari Jepun atau Amerika Syarikat kan? Percaya tak korang kalau fakta katakan teknologi itu sebenarnya adalah dari Malaysia dan dicipta oleh seorang arkitek dari Malaysia, iaitu Teo Siang Tee. Sistem solar mikro atau pemanas air berkuasa solar merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memanaskan air untuk kegunaan harian dengan menggunakan cahaya matahari. Idea ini bermula ketika Teo berada di Himalaya, Nepal, ketika beliau sedang membangunkan sebuah projek di kawasan pedalaman di mana projek itu memerlukan pemanas air yang boleh berfungsi tanpa elektrik. Dari situlah lahirnya idea untuk mencipta pemanas air solar ini. Pada awalnya, ramai yang meragui ciptaan Teo dan mereka mengatakan bahawa ia tidak boleh dilakukan. It could not be done because there were no solar water heaters in the world. Siapa sangka 10 tahun kemudian teknologi ciptaannya digunakan seluruh dunia. 2. USB drive. Wish. Betul apa yang korang dengar? Fakta pun terkejut. USB drive atau lebih dikenali sebagai pen drive merupakan peranti bersaiz kecil yang digunakan untuk menyimpan data dan boleh dibawa ke mana sahaja. Apa yang mengejutkan? Peranti yang sering kali kita gunakan, lagi-lagi masa belajar, boleh gila jadinya kalau hilang benda ni. Sebenarnya dicipta. Ini siapa ini yang bikin? Ya Allah, pintar kali orang Malaysia sana. Oleh orang Malaysia dari Selangor, iaitu Selangor. Puah Kin Seng. Ia mula dicipta pada sekitar antara tahun 1998 hingga 2000 oleh Puah yang memiliki sebuah syarikat elektronik di Taiwan yang bernama Phison Electronics. Walau bagaimanapun banyak syarikat yang mendakwa bahawa mereka merupakan pencipta pertama USB drive sehingga membawa kepada kes mahkamah. Kalau korang nak tahu, sebelum USB drive dicipta, kita menggunakan CD dan disket untuk menyimpan data. Fak tahu dulu pernah main game Pokemon guna disket tau. Aku baru. 1. Ini satu pelitup pertama. muka. Seperti Muka? korang sedia maklum, zaman kita sekarang merupakan zaman di mana pelitup muka merupakan masker. perkara yang wajib dipakai untuk melindungi. Sisi. Ini masker dari Malaysia juga. Buset. Bangganya jadi warga Malaysia ini. Diri kita dari virus berbahaya. Pernah tak korang terfikir siapa sebenarnya pencipta pelitup muka yang kita pakai sekarang ni? Pada tahun 1910 telah tular di barat laut China yang telah meragut 60,000 nyawa. Ketika itu, kerajaan China melantik Dr. Wu Lien-teh yang merupakan seorang doktor dari Malaysia untuk menyiasat penyakit tersebut dan ternyata ia tersebar melalui pernafasan manusia. Oleh itu beliau telah mencipta topeng pembedahan khas dengan kapas dan kain kasar serta menambah beberapa lapisan kain untuk menapis udara, dan ciptaan beliau ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Sejak dari itulah pelitup muka ciptaan beliau digunakan di seluruh dunia sehinggalah sekarang. Dr. Wu Lien-teh yang berasal dari Penang ini juga telah mendapat anugerah Nobel dalam bidang fisiologi atau perubatan pada tahun 1935. Beliau juga merupakan penulis kepada buku yang bertajuk Plague Fighter, The Autobiography of a Modern Chinese Physician. Apa yang menariknya, pada 10 Mac 2021, Google telah memberikan penghormatan kepada beliau sebagai pencipta pelitup muka pertama sempena meraihkan hari ulang tahun beliau yang ke-142. Bangga betul rasakan bila hasil ciptaan rakyat Malaysia diakui dan digunakan di seluruh dunia. Ada tak lagi mana-mana hasil ciptaan Malaysia yang fakta terlepas pandang? Korang boleh komen di bawah dan mungkin fakta boleh buat part 2.
sorry. Semenjak ditayangkan pada 17 September 2021. Oke ya, saya sampai salah pencet, sampai kebingungan macam tuh. Ya, memang sulit berkata-kata lah. Apa ya? Pintarnya itu loh, ya Allah, bermanfaat, hal-hal positif. Saya aja warga Indonesia bangga sesama warga Asia. Adalah prestasi kita gitu. Apalagi orang Malaysia sana bangga enggak ya? Masa iya enggak bangga? Aduh. Udahlah geng, videonya sampai sini dulu karena saya tidak bisa berkata-kata lebih banyak dan ini membuat saya kagum. So kalau kalian suka silahkan kalian cari original videonya, nanti kasih di link di deskripsi link video saya. Dan itulah, semoga kita dapat pelajaran baru setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.